شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kepada kita nikmat umur yang panjang, sehingga dengan nikmat umur itu memungkinkan kita untuk terus hidup sampai ke hari ini, sampai ke saat ini, sampai ke waktu ini. Tuan-tuan, kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa meletakkan kita di majlis-majlis yang mengingatinya, insya-Allah. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan, kita buka kitab Hayatus Sahabah. Kita sama-sama melihat kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita baca kisah hidup sahabat-sahabat Nabi ni mendapat memotivasi kita untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Mana-mana yang kita boleh jadikan teladan, ikutan, maka kita yang mampu kita buat, kita laksanakan, insya-Allah sebaiknya. Jadi malam ni tuan-tuan, kita tengok tajuk kisah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu memeluk agama Islam. Satu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Madaini daripada Amru bin Uthman bahawa Uthman berkata, aku pernah datang ke rumah ibu saudaraku Urwa binti Abdul Muttalib yang sedang sakit. Jadi Sayyidina Uthman ni datang ke rumah mak saudara dia, nama dia Urwa bin Abdul Muttalib, sedang sakit ketika itu. Tak lama kemudian masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku melihat ke arahnya. Nampak waktu itu keagungannya. Ini di antara kelebihan-kelebihan Nabi. Nabi duduk nampak hebat, berdiri nampak hebat, berjalan nampak hebat, senyum nampak hebat, bersama musuh nampak hebat, bersama sahabat-sahabat nampak hebat. Ada sesuatu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Uthman, nampak waktu itu keagungannya. Maka baginda mendatangi aku dan berkata, kenapa engkau lihat aku begitu serius, wahai Uthman? Malaka ya Uthman. Kitab asalnya sebut malaka ya Uthman. Kenapa engkau ni pandang aku macam tu sekali? Kata Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Osman, sesungguhnya aku merasa kagum kepadamu dan kedudukanmu di antara kami dan apa yang dikhabarkan mengenai engkau. Sayyidina Osman kata, aku rasa kagum tengok engkau ni wahai Muhammad, kedudukan kau dan juga cerita-cerita mengenai engkau ni. Banyaklah cerita mengenai engkau ni wahai Muhammad, kata Sayyidina Osman. Maka Rasulullah pun mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Sayyidina Rasulullah ucapkan kalimah la ilaha illallah. Maka demi Allah, aku rasa gemetar sekali dengar kalimah itu. Bila Sayyidina Osman dengar perkataan la ilaha illallah, Sayyidina Osman rasa gemetar. Sebab perkataan itu tak ada sebelum tu. Orang menyembah berhala, bertuhankan patung yang tak hidup. Tiba-tiba Nabi sebut la ilaha illallah. Kemudian Nabi bacakan ayat daripada surah Az-Zariyat, ayat yang ke-22 dengan 23. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Fa wa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqun mislama annakum tantiqun. Maksud ayat tu wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah, di bumi, di langit rezeki kamu. Di langit rezeki kamu dan apa yang Tuhan janjikan. Maka demi Tuhan langit dan Tuhan bumi, sesungguhnya ia adalah benar, yang Tuhan janjikan itu adalah benar, seperti mana yang kau pernah sebut-sebutkan. Semuanya akan berlaku, kata Rasulullah dalam ayat ini, berdasarkan ayat ini. Bila dengar ayat ni, maka Sayyidina Osman pun rasa gemetar. Dan akhirnya Sayyidina Osman bin Affan memeluk Islam di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak habis kat situ tuan-tuan. Di dalam kitab ni dia tak ada cerita, berdasarkan kitab asal ni pun tak ada. Tapi dalam kitab yang lain macam Tarikh Khulafa ada menceritakan bila Sayyidina Osman ni masuk Islam. Satu riwayat daripada Ibnu Sa'ad menceritakan bahawasanya bila pak saudara ni yang bernama Hakam bin As, Hakam bin As ni tahu donga Sayyidina Osman ni masuk Islam, ditangkapnya Sayyidina Osman, diikatnya, sehingga dia bertanya, kenapa engkau tinggalkan agama lama ni, apa yang ada pada agama baru tu? Aku takkan bukakan ikatan ni sampailah kau meninggalkan agama baru. Maka diikatnya. Dipaksa Sayyidina Osman untuk kembali kepada agama asal. Tapi bila pak saudara tengok tak boleh jalan ni tu. Kalau ikit-ikit macam tu dia nampak lama-lama pak saudara pun tinggal. Maka berimanlah Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit cerita tuan-tuan. Tak banyak cerita tentang keislaman Sayyidina Osman bin Affan ni. Dan dia di antara sahabat-sahabat Nabi yang kita pernah bincang sebelum ni kan. Malaikat pemalu dengan Sayyidina Osman ini. Itu kehebatan Sayyidina Osman. Pernah sekali Sayyidina Osman masuk di ruang tempat bilik Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah nampak paha Rasulullah pun cepat-cepat tutup. Kata Rasulullah, macam mana aku tak boleh malu dengan orang yang malaikat pemalu dengan dia. Itu kelebihan Sayyidina Osman. Malaikat malu dengan dia. Kita lah tak malu dengan malaikat. Mandi pun pakai kain kulit ni kan. Di sudut fiqh tak ada masalah lah. Di sudut ilmu fiqh harus hukum dia. Tapi di sudut ilmu tasawuf, ilmu akhlak, tak apa cantik lah kan. Sebab makhluk Tuhan tu bukan manusia je. Ada makhluk-makhluk yang lain. Ada malaikat, ada yang lain-lain yang Islam juga. Jadi kita mandi macam tu kan, bolek macam tu, kita tak nampak dia. Jadi tak apa cantik lah macam tu. Jadi Rasulullah sebut, macam mana aku tak boleh malu dengan orang yang malaikat malu dengan dia. Itu kelebihan Sayyidina Osman bin Affan. Dan dia di antara sahabat Nabi yang banyak menyumbang hartanya dalam
zaman ketika peperangan kan, Sayyidina Osman di antara orang yang banyak menyumbang harta untuk peperangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kisah tuan-tuan Sayyidina Osman. Jadi kita tengok dalam ni adalah beberapa siri kisah-kisah sahabat-sahabat Nabi, bagaimana mereka itu memeluk agama Islam. Kita tengok pula kisah Sayyidina Ali. Macam mana Sayyidina Ali ni boleh masuk Islam. Jadi sebelum kita baca riwayat daripada Ibnu Ishaq ni, secara umumnya Sayyidina Ali ni adalah orang yang pertama masuk Islam sebenarnya. Sayyidina Ali ni adalah kalau dari sudut kalau kategori budak-budak, kanak-kanak, Sayyidina Ali lah yang pertama masuk Islam. Kan? Kalau dewasa lelaki, Sayyidina Abu Bakar. Kalau perempuan, Sayyidatina Khadijah. Tapi kalau campur semua-semua yang pertama masuk Islam adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sebab itu Sayyidina Ali ada sebut satu riwayat daripada Abu Ya'la yang menyebutkan bahawasanya kata Sayyidina Ali, Abu Ya'la ni meriwayatkan kata-kata Sayyidina Ali, di mana Sayyidina Ali pernah menyebutkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul pada hari Isnin, sedangkan aku masuk Islam pada hari Selasa. Satu hari je. Jadi Sayyidina Ali ni orang yang pertama-tama sekali masuk Islam. Dan itulah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, oleh Zaid bin Arqam, oleh Anas, oleh Salman Al-Farisi, di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang menyebutkan bahawa Sayyidina Ali inilah orang yang pertama masuk Islam. Dan dalam riwayat dalam sejarah menyebutkan ketika itu usia dia 10 tahun. Ada yang kata 9 tahun, ada yang kata 8 tahun, ada yang kata mungkin lebih muda lagi daripada itu. Sayyidina Ali masuk Islam. Sebab itulah dia digelar karramallahu wajhah. Allah Ta'ala memuliakan wajahnya kerana sesatunya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam di awal usia mudanya, dan dia tidak pernah menyembah, menghadapkan wajahnya ke mana-mana berhala. Sebab dia budak-budak lagi. Sebab itulah Allah Ta'ala muliakan wajahnya. Bila sebut ya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, jangan pula tak ada radhiyallahu anhu Ustaz, Allah Ta'ala tak redha, bukan. Itulah yang antara gelaran yang paling tepat kepada Sayyidina Ali yang tak pernah menyembah berhala. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahawa Ali bin Abi Talib datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan isterinya Siti Khadijah tengah solat. Sayyidina Ali ni datang rumah Nabi SAW. Pada ketika itu Rasulullah sedang solat. Maka Sayyidina Ali tanya, "Ya Muhammad, ma hadza? Kau buat apa ni Muhammad?" Maka Rasulullah SAW jawab, "Qala dinullahi alladhi istafa li nafsihi wa ba'atha bihi rusulah fa ad'uka ila Allah wahdahu la syarika lah wa ila ibadatihi wa an takfura Lata wal Uzza." Nabi sebut dalam hadis tu. "Kau buat apa ni?" kata Sayyidina Ali, tanya tengok Rasulullah dengan Khadijah sedang sembahyang. Maka Rasulullah jawab, "Inilah agama yang Allah pilih untuknya, dan untuk itu dia mengutuskan utusan-utusannya, rasul-rasulnya. Maka aku ajak kamu masuk ke jalan Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya, dan hendaklah kamu kafir terhadap berhala Lata dan Uzza." Nabi sebut pada Sayyidina Ali. Yang nak mula cerita nak masuk Islam, dia pergi rumah Nabi, tengok Nabi buat agak pelik sikit, semayang kan. Maka tanya, Rasulullah pun sebut, inilah agama yang betul yang Allah Ta'ala pilih. Dan dengan agama ni Rasul-Rasulnya diutuskan. Aku seru engkau kepada jalan agama ini, tinggalkan Lata dan Uzza, kata Rasulullah. Maka bila Sayyidina Ali dengar kata Nabi, dia pun sebut, "Sesungguhnya ajakan ini belum pernah sama sekali aku dengar sebelum hari ini. Namun untuk itu aku perlu berunding dulu dengan ayahku, Abi Talib, kerana aku tidak dapat memutuskan sesuatu tanpa persetujuan." Ini bondo yang tak pernah dengar, bondo polik kan. Bila dengar, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan,
bila kita dapat satu-satu berita baru kan, maka tengoklah siapa yang berkata. Tengoklah siapa yang berkata. Kerana daripada orang, syakhsiah, kepribadian seseorang, perwatakan, amalan dia, boleh memberikan kita sedikit panduan tentang apa yang disebutkan. Betul tak betul? Macam Nabi kan, daripada zaman muda Nabi dikenali sebagai seorang yang amanah. Jadi bila Nabi sebut macam tu, tak pernah orang sebut. Jadi Sayyidina Ali pun kata tak pernah dengar ni. Dia kata Sayyidina Ali, aku bincang dengan ayah aku dulu, kata dia. Rasulullah SAW enggan sebab takut apabila khabarnya akan tersiar sebelum ada perintah untuk menyiarkannya. Nabi kata tak payah kau bincang. Tak payahlah kau bincang dengan ayah kau. Jangan bincang dulu dengan ayah kau. Ya Ali, kata Rasulullah, idza lam taslim faktum. Kalau kau tak nak Islam sekarang ni, kau senyap ya, kau sembunyilah. Tak payah nak bincang dengan ayah, kan jadi bising pula kan. Rasulullah baru masa ketika itu, baru sehari jadi Rasul, kan tiba-tiba cakap benda yang pelik-pelik, ditakuti nanti akan berlaku sesuatu. Sayyidina Ali pun dengar Nabi sebut, ya Ali, idza lam taslim faktum. Kalau kau tak nak masuk Islam sekarang ni, wahai Ali, kau senyap dulu, faktum, sembunyikan. Tak payahlah bincang dengan abah kau dah. Kemudian Ali bermalam di rumah Rasulullah. Jadi Sayyidina Ali pun bermalam di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tahu lebih lanjut ni kan ni, apa sebab ni kan? Apa cerita sebenar? Pada malam harinya, kemudian Ali bermalam di rumah Rasulullah SAW, dan pada waktu itu Allah membukakan hatinya kepada Islam. Apabila beliau terjaga pada waktu pagi harinya, lalu beliau terus menemui Rasulullah SAW dan berkata, bagaimanakah ajakan yang engkau maksudkan itu, wahai Muhammad? Madza aradta alayya ya Muhammad? Apa yang kau sebut semalam? Apa yang kau sebutkan tu? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, takfuru billat wal uzza wa tabra'u minal andad. Nabi sebut, hendaklah engkau naik saksi bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah, wahdahu, sesatunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, takfuru billat wal uzza, hendaklah engkau engkar, engkau kufur dengan Lata dan Uzza, dua-dua patung besar itu, wa tabra'u minal andad, dan kau tinggalkan agama berhala, agama menyembah berhala itu. Nabi sebut pada Sayyidina Ali. Macam mana Sayyidina Ali boleh tertarik pada agama? Nak cerita ni, mimpi. Allah Ta'ala bagi dia mimpi, malam tu bagi dia ilham. Kan? Adakah Sayyidina Ali pada ketika itu sedang dah Islam? Belum Islam lagi. Kan? Belum Islam lagi. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukakan hatinya. Allah Ta'ala bukakan hatinya kepada Islam. Maka dia pun tertarik dengan agama ini, lantas bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajakan itu dituruti oleh Ali dan beliau memeluk agama Islam. Namun beliau tetap merasa bersalah terhadap ayahnya Abi Talib, sehingga beliau tetap merahsiakannya daripada pengetahuan ayahnya mengenai keislamannya itu. Jadi dia Islam juga dengan Rasulullah SAW. Kan Isnin Rasulullah jadi Rasul. Hari Selasa, lepas bangun tidur, dia masuk Islam dan dia tak beritahu ayah dia, Abu Talib. Dia tak beritahu ayah dia, dan sentiasalah dia rasa bersalah dengan ayah, sebab tak bincang dengan ayah. Masa tu dia budak-budak lagi Sayyidina Ali ni. Kan? Imam Ahmad dan lain-lainnya meriwayatkan daripada Habbah Al-Urani berkata, pernah aku melihat Ali bin Abi Talib sedang ketawa lebar, sehingga giginya nampak, dan belum pernah Ali ketawa seperti itu. Kata Habbah Al-Urani ni, satu hari tu pernah aku tengok Sayyidina Ali ni, dia ketawa
sampai nampak gigi. Tak pernah Sayyidina Ali ketawa macam tu. Kemudian beliau berkata, sekarang ini aku teringat kepada Abi Talib. Kata dia duduk tu, aku teringat ayah aku, kata dia. Pernah aku bersama dengan Rasulullah SAW di satu tempat, kata dia. Dia sedang duduk dengan sahabat, tiba dia tergolak besar. Sahabat pun heran, tanya, kenapa engkau golak ni wahai Ali? Kata dia, aku teringat ke ayah aku, kata dia. Satu ketika pernah aku dengan Rasulullah SAW di satu tempat, iaitu di Bani Nahlah, sedang semayang, sedang bersolat. Tiba-tiba ayah aku Abu Talib datang. Tiba-tiba tak sangka datanglah Abu Talib ketika Sayyidina Ali dengan Rasulullah sedang semayang. Apakah yang sedang kamu lakukan ini? Ditanya oleh adik Abu Talib, kau buat apa ni? Kata dia. Maka Rasulullah mengajak beliau untuk memeluk agama Islam. Namun jawabnya, sudahlah, apa yang kamu kerjakan itu janganlah sampai kamu menghina orang-orang tua kami sama sekali. Abu Talib dia tak tahu ya. Tak nak ikut beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia ingatkan, kau nak buat kau ni buatlah. Tapi jangan sampai kau caci agama orang dulu, orang tua kita. Kata Abu Talib, kau nak berimanlah kau, tapi jangan sampai engkau menghina atau mencaci agama nenek moyang kau. Buat tak tahulah Abu Talib ni sebenarnya. Kemudian beliau berkata sambil ketawa, ya Allah, ni Sayyidina Ali sebut ni, sesungguhnya laqad sallaitu qabla an yusalliyan nasu sab'an. Dalam hadis ni kata dia, ya Allah, sesungguhnya aku bersaksi bahawa tidak seorang pun daripada umat Islam ini telah menyembah kepadamu sebelum nabimu dan aku. Ucapan ini diulanginya sehingga 3 kali. Sebelum ada orang bersolat, maka aku telah bersolat 7 waktu. Inilah kemuliaan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sebut, ya Allah, aku bersaksi, kata dia, tak ada seorang pun daripada umat Islam ni yang menyembah kepadamu sebelum nabimu dan aku. Maknanya dia yang pertama Islam. Sebelum Nabi Muhammad, sebelum Sayyidina Ali, tak ada orang sembah Allah Ta'ala. 3 kali Sayyidina Ali sebut. Dan sebelum ada orang semayang, aku dah semayang 7 waktu dah. Dah 7 waktu solat, Sayyidina Ali solat. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la dengan susunan yang begitu singkat, dan oleh Imam Tabrani daripada Imam Bazzar dalam kitab Al-Awsat dengan mengatakan bahawa sanadnya hasan. Jadi hadis-hadis berkenaan dengan Islamnya Sayyidina Ali ni banyak, cumanya hadis tu serupa-serupa lah kan. Perawi dia lain-lain, cerita sama lah. Tu nak cerita di awal-awal keislaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia tuan-tuan, daripada apa yang berlaku kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah ni, kita nampak budak-budak ni masa kecil dia cukup mudah terpengaruh, mudah ngikut. Itu sebab saya selalu sebut anak-anak kita ni, kita dekatkan dia dengan suasana, dengan environment keagamaan, suasana keagamaan. Kelak dia membesar nanti dengan suasana itu, dan dia akan rasa janggal bila dia keluar daripada suasana macam tu. Itulah yang berlaku kepada guru kita. Kebanyakan guru kita ni dia dah, mak ayah dah bawa pondok kan. Paling senang ni lah kan, dekat-dekat kita ni siapa ustaz sini, Datuk Fuad Kamaluddin lah, sebab dia dah datuk kan, cerita kan. Dia pun masa kecil tak sama macam kita dah, main lastik, masuk hutan letak lastik katnya, lastik burung tak ada. Dia pergi mondok kecil-kecil, ayah bawa kan. Kita tak, kita merayau cari spider, tah apa bono cari ni, tah apa bono, macam-macam lah kita merayau dalam hutan kan. Dia tak ada. Masa kecil tak ada. Jadi anak-anak kita yang kecil-kecil ni, kalau dia dibawa ke suasana itu, selalu buat masjid, selalu buat surau. Kalau ada pondok, buat pondok. Kalau ada majlis selawat, bawa dia selawat, supaya dia dengan tu. Akhirnya nanti dia membesar dengan suasana itu. Maka mudahlah kita lentur anak-anak kita ni, cucu kita dan sebagainya. Kan?
Itulah yang berlaku kepada Sayyidina Ali. Kecil-kecil dia rapat dengan Rasulullah, dia ikut Nabi, tidur sama Nabi, maka dia dapat kebaikan. Apa yang ada pada Rasulullah berupa kebaikan hingga pada Sayyidina Ali, dapat oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi kita pun nak didik anak kita macam mana, nak jadi macam mana, nak canai anak kita tu, kita buatlah macam tu. Kalau rasa nak jadi dia, nak jadikan dia Lee Chong Wei nombor 2, lahir esok dia jalan, bagi yang raket tu, biar dia hantar-hantar patah-patah raket tu, dalam masa jadi Lee Chong Wei dah. Kan? Kocik-kocik dah bagi bola, tidur letak bola, jago pegang bola, main bola dia, jadi Ronaldo dah besok. Kan? Jadi anak-anak macam tu lah. Cucu-cucu kita dekatkan dengan suasana-suasana keagamaan, supaya akhirnya nanti mereka membesar dengan suasana itu, dan akan merebaklah kebaikan dalam diri dia. Sebab manusia ni tuan-tuan, dia mudah dipengaruhi oleh suasana keadaan. Sebab itu kita kena bawa anak kita ke dalam keadaan-keadaan itu. Itu cerita tuan-tuan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Islamnya. Tajuk ni pendek-pendek yang cerita ni. Saya pun tengok dalam ni kitab asal ni, memang penterjemah kitab ni memang dia amanah betul lah. Sebiji terjemah, cuma nak tengok takut yang dia tertinggal kan. Itu kisah Sayyidina Ali tuan-tuan. Kisah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kita tengok pula bagaimana Islamnya pula seorang sahabat yang bernama Amru bin Abasah radhiyallahu anhu. Amru bin Abasah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad, dalam kitab Musnadnya, daripada Shaddad bin Abdillah daripada Abu Umamah berkata, wahai Amru bin Abasah, mengapakah kamu disebut dengan sesuku Islam? Sesuku Islam? Ya Amru bin Abasah, bi ayyi syai'in tudda'a annaka rubu'ul Islam. Baru faham. Rubu' ni 1 pompek tuan maksud dia. Rubu' ni 1/4. Sahabat tanya Abasah ni, Amru bin Abasah ni, wahai Amru, kenapa kau digola 1 pompek Islam? Maknanya sekoyak Islam, sekoyak tak lah, susuku. Ni bukan suku 3 nenek apa ni tu, tak ada dia. Bukannya kau ni suku 3 nenek, tak. Dia orang gola dia sesuku. Islam suku je. Rubu'ul Islam. Kenapa kau ni dikatakan suku Islam kau ni? Dalam riwayat ni. Limadza tudda'a annaka rubu'ul Islam. Kalau terjemahan ni, kenapa kau ni dipanggil 1 pompek Islam ya, suku Islam kau? Padahal zaman tu dia tak Islam lagi kan. Maka jawab dia, sesungguhnya ketika aku masih hidup dalam alam jahiliyah, aku berpendapat bahawa manusia ini dalam kesesatan dan tidak menganggap apa-apa terhadap berhala. Masa zaman jahiliyah, orang tak ada agama masa tu. Amru ni dah rasa dah yang orang buat ni semua tak betul. Tu yang kata susu Islam tu dah ada dah jiwa keyakinan dia, ni yang buat tak betul ni, sembah patung ni tak betul, tak tepat ni. Tapi dia tak tahu mana yang betul. Maknanya perasaan itu dah bagus dah. Sebab itulah dipanggil dia sesuku Islam. Islam suku masa tu. Mereka dalam keadaan orang yakin dengan berhala Lata dan Uzza, orang sombah, buat patung kecil-kecil, pergi musafir bawa patung, ukir daripada topung kan, bawa Tuhan jalan sama-sama. Dia rasa yang orang buat ni tak betul zaman jahiliah, dan dia tak anggap pun berhala ni Tuhan pada ketika itu. Sebab itulah dia dianggap suku Islam dah Islam suku dah, belum Islam lagi, dah suku Islam dah. Sebab perasaan tu masa zaman jahiliah. Kemudian ketika aku mendengar daripada seorang suatu khabar bahawa di bandar Mekah ada seorang yang mengaku menjadi Nabi. Maknanya dalam riwayat ni pun tak disebutkan dia tinggal di mana. Sudah pastilah dia tinggal di luar Mekah. Dia dengar di Mekah tu ada seorang yang mengaku jadi Nabi. Maka seketika itu juga
aku pergi ke bandar Mekah dan aku telah berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sembunyi-sembunyi. Dia nak tengok siapa yang mengaku jadi nabi ni. Dia pergi jumpa Nabi sembunyi-sembunyi. Sedangkan kaumnya sangat menentang baginda, maka aku hiburkan baginda dan aku mendekati kepadanya, kepada golongannya, dan aku bertanya, siapakah engkau ini sebenarnya? Di Rasulullah tengah duduk, dia cari Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Dia buat dengan Nabi, sebenarnya kau ni siapa wahai Muhammad? Dia, dia nak tahu, siapa sebenarnya engkau ni wahai Muhammad? Man anta? Ya, pendek soalan, man anta? Qala ana nabiyullah. Nabi sebut aku ni Nabi Allah. Faqultu wama? Faqultu wama nabiyullah? Siapa Nabi? Faqala wama nabiyullah? Nabiullah tu apa? Jawab baginda, Nabi Allah itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Aku bertanya lagi, apakah Allah itu mengutusmu? Jawab baginda, ya. Aku bertanya seterusnya. Amr bin Abbas tanya Nabi lagi, dengan apakah engkau diutus? Wahai Muhammad, dengan apakah engkau diutus ni? Maknanya kau diutuskan untuk apa? Nabi jawab, bi yuwahhidallaha wa la yusyrika bihi syai'un wa katharul awthan wa sillatur rahm. Jawab Nabi, aku diutuskan untuk mengesahkan Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun jua, dan aku diperintahkan untuk membinasakan berhala dan menyambung tali persaudaraan. Nabi jawab 3 ya. 1, aku diperintahkan untuk mengesahkan Allah dan tidak mensyirikkannya. 2, untuk memecahkan, membuang semua berhala-berhala. Dan 3, menyambung tali silaturrahim. Ini di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi-sembunyi. 3 perkara Nabi sebut: mentauhidkan Allah, buang segala berhala-berhala, sambung tali silaturrahim. Mentauhidkan Allah, kita faham, mengukuhkan keimanan pada Allah Ta'ala. 2, memecahkan semua ausan berhala-berhala. Zaman Nabi dulu tuan-tuan, berhala ni nampak koreh buat berbatu. Berhala ni maksud apa tuan? Yang orang ikut, yang orang sembah, yang orang taat, yang orang anggap Tuhan, yang orang anggap mulia. Berhala tu zaman Nabi. Zaman sekarang berhala dalam bentuk yang lain, dalam bentuk pemahaman, ideologi, ikutan orang, cara fikir, sehingga ramai orang yang sesat dengan cara fikir yang bukan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bukan datangnya daripada Islam. Banyak ideologi, kapitalisnya, sosialisnya, komunisnya, sekularisme disebut kan, sekularnya, macam-macam, yang akhirnya orang yakin, orang percaya, sampai hari ini orang bertuhan dengan ideologi itu, dengan pemahaman itu, sehingga berlakulah pengasingan, mengasingkan agama daripada kehidupan, sehingga keluar perkataan agama ni tak boleh masuk dalam urusan-urusan pentadbiran, pengurusan negara, negeri, pejabat tak boleh masuk. Agama ni sepatutnya letak kat surau masjid je. Itu satu kata-kata kufur yang tak sepatutnya disebut oleh umat Islam. Sebab agama ni Tuhan turunkan bukan untuk bawa ke masjid surau je, untuk seluruh kehidupan. Tak ada satu perkara pun dalam kehidupan kita ni kita boleh lari daripada agama. Tak ada. Cuba tuan-tuan cerita dengan saya, ada satu aspek dalam hidup kita ni, kehidupan kita ni tak ada petunjuk agama. Sampai motong kuku pun ada. Kok jari tangan tak mana nak potong, tunjuk kau jari kelengkeng lu, jari kaki tak mana nak potong. Sampai motong kuku pun ulama bahas kan. Nak motong janggut misai pun ulama bahas kan. Hal-hal kocik-kocik pun disebut ada panduan dalam agama. Ini kan pula dalam hal-hal yang lebih besar.
Tu bentuk berhala hari ni, orang hari kini. Dan akhirnya apa yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak berlaku sampai ke hari ini. Bahkan orang Islam sendiri yang mempopularkan pandangan-pandangan yang bukannya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menyambung tali silaturahim ni 3 perkara besar. Jangan memutuskan tali silaturahim. Kita boleh berlagu angin dengan saudara mara Islam kita, tapi jangan sampai lebih 3 hari. Jangan cakap dia ni kapi tapi dia ni elok sikit, dia ni baik sikit, dia ni adil sikit. Tak. Allah Ta'ala kira agama lah. Agama, keimanan menjadi asas. Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengikat persaudaraan kita ni dengan agama, dengan keyakinan kepadanya, bukan dengan sifat-sifat yang lain. Sebab itu disebut innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu beriman dengan Allah, bersaudara. Jangan sampai pula ada lah orang cakap tak apalah dia ni orang tak beriman, dia ni baik. Dibuang saudara-saudara yang beriman tu. Sekurang-kurangnya mereka tu beriman. Kan dalam peperangan kan, kalau tuan-tuan baca kitab Allah yarham siapa tu, Suf Qardawi kan, halal haram dalam Islam kan. Mula-mula kita dah jumpa cerita dah kan, ketika mana dalam perang sahabat Nabi Muhammad SAW, perang jatuh seorang musyrik kapi, dan dia hampir dibunuh oleh sahabat. Ketika dia nak dibunuh tu, dia pun mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Sahabat bunuh juga. Rasulullah tahu, Rasulullah tanya, kenapa kau bunuh dia? Dia mengucap, ya Rasulullah, sebab dia nak selamat daripada pedang aku ni. Kata Rasulullah, bila dia mengucap, maka selamatlah darah, hartanya dan semuanya. Ucap asyhadu an la ilaha illallah. Nak cerita apa? Keimanan, keyakinan pada Allah, Islam yang menjadi pegangan, ikatan dalam persaudaraan, bukannya sifat-sifat yang lain. Sebab itu jangan sampai putus tali silaturahim. Jangan keluar perkataan macam ni perangai kau, 7 keturunan kau dan tak jumpa. 7 keturunan tu habis tu. Itu bahasa kita orang Melayu tu. Kadang saudara mara, adik-beradik, kata kau cik tanah, bukan tanah 100 ekar, suku ekar tanah. Bergaduh kan, bergamuk. Orang Melayu kita ni memang itulah, antara yang banyak menjadi sebab bergaduhan tanah lah. Lain tak ada. Kan? Nabi sebut jangan sampai memutuskan tali silaturahim. Didengar di Amru bin Abasah. Maka kataku lagi kepadanya, siapakah pengikutmu? Siapa yang ikut kamu ni ya Rasulullah? Jawab baginda, baik seorang merdeka ataupun seorang hamba. Tak kira lah kau tu hurriyah, orang merdeka, ataupun kau tu hamba, abdun, boleh je ikut. Kalau demikian aku akan mengikutimu. Kataku kepada baginda, untuk itu sekarang tidak mungkin, kerana itu pulanglah dahulu ke kampungmu. Jika kelak kamu mendengar aku telah mendapat kejayaan, maka datanglah kepadaku. Jawab baginda. Rasulullah kata sekarang tak boleh lagi, sonyap-sonyap dulu, agama tu tak berkembang lagi. Sekarang ni baru boleh tu. Kau balik kampung kau dulu. Besok kalau kau dengar aku dah berjaya esok, pengikut dia dah ramai, kau datang jumpa aku. Kata Rasulullah kepada Amru bin Abasah radhiyallahu anhu, kerana itulah aku pulang ke kampungku dan aku telah memeluk agama Islam. Dia masuk Islam, dia pulang ke kampung sesanyap dia, tak jumpa Nabi. Kemudian Rasulullah SAW keluar berhijrah ke Madinah. Maka aku selalu mencari-cari khabar mengenai keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat ni bila dah jumpa Nabi, orang jumpa Nabi mesti terkenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga datang kepadaku suatu rombongan daripada orang Yasrib Madinah. Maka aku tanyakan kepada mereka mengenai khabar baginda. Orang jumpa mandang wajah Nabi tu, dia akan tahu jatuh cinta pada Rasulullah SAW. Dan itulah yang dirasai oleh orang-orang yang mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Guru-guru kita, kan? Bila maulid-maulid ni, kita tengok perangai guru tuan. Bila selawat kita selawat selama
Sallallahu ala Muhammad. Guru ni bila mula sallallahu macam ni lah tangan ni. Tu guru ni. Macam orang sokok lah. Tak apa tarik tak tahulah kan. Seronok dia dengar nama Rasulullah tu. Kita sallallahu tak ada rasa apa-apa. Orang dulu tu guru bila dengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tersentak dia. Begitulah sahabat-sahabat Nabi. Sentiasa mencari-cari berita tentang Rasulullah. Maka aku tanyakan kepada mereka mengenai khabar baginda. Bagaimanakah keadaan seorang yang berasal daripada Mekah itu? Mereka menjawab, Muhammad akan dibunuh oleh kaumnya, namun dia dapat menyelamatkan diri. Dia tanya macam mana Rasulullah, macam mana Muhammad tu? Orang cakap, dia kaumnya nak bunuh dia, tapi dia sempat lari menyelamatkan diri ke Madinah. Ni Amru Dongan ceritalah. Setelah mendengar berita itu, maka aku pergi ke bandar Madinah, dan ketika itu aku bertemu dengan baginda. Aku tanyakan, apakah engkau masih ingat kepadaku? Ya, kata Rasulullah. Tengok tu, dia tunggu lama masa nak hijrah tu. Mula-mula berapa tahun tuan? Makan berapa tahun tu? Nabi mula angkat jadi Rasul sampai Nabi pindah hijrah ke Madinah. 10 tahun. Dah okey 10 tahun dah. Dia cari juga Nabi. Gitu bila orang dah ada rasa cinta dengan Nabi Muhammad SAW, dia takkan boleh lupa Nabi. Tuan pernah tak dengar cerita Laila Majnun? Masyhur cerita tu kan? Laila Majnun. Kalau terjemahan Laila yang gila. Yang gila bukan Laila. Laila tak gila dah. Yang Majnun yang gila Qais. Seorang Arab nemu Qais. Kita baca Laila Majnun, Laila gila. Laila yang digilai, sebenarnya Majnun tu bukan gila. Majnun tu digilai. Kalau kita baca, kita sebut Laila Majnun, Laila gila. Sebenarnya Majnun tu digilai. Ada orang menggilauan dia. Siapa? Seseorang yang bernama Qais. Tuan pernah tak baca kisah ni? Ulama-ulama tasawuf menjadikan kisah Laila Majnun ni, kalau nak belajar bagaimana erti cinta, cinta-cinta pula dah. Belajarlah daripada Laila, kisah Laila Majnun. Qais. Kan kalau cerita panjang kita kan. Baca. Cantik macam mana Laila ni tuan? Cuba tuan beritahu saya. Macam mana cantik Laila ni? Adakah seperti sebahagian daripada orang cantik kat Malaysia ni? Siapa yang paling cantik? Tuan Musi. Pada pandangan Tuan Musi sekat ni. Jangan sebut dia. Jangan sebut dia. Kan? Laila tuan orang yang hitam. Hitam orang tapi di mata Qais itulah orang paling cantik. Sehingga cantik pada pandangan dia, nampak hitam tu hilang jadi putih. Pernah satu hari dia bagi makan anjing. Qais ni bagi makan anjing. Orang pun tanya, kenapa wahai Qais kau bagi anjing ni makan? Kerana anjing ni pernah lalu depan rumah Laila, kata dia. Anjing tu lalu yo. Kalau anjing tu duduk kat betul dia dipolok anjing tu Anjing tu lalu malah dia bagi anjing tu makan. Sebab dia pernah lalu, kata dia. Lalu depan rumah. Kalau kita tengok sejarah ni, Masya Allah, hebatnya kisah dia, Qais ni, macam mana dia mencintai Laila tu. Banyak sejarah tentang Laila Majnun ni kan. Tuan-tuan ulama tasawuf tu nak tahu cinta, belajar daripada kisah Laila Majnun ni, Qais ni. Ini orang kalau cinta kepada Nabi Muhammad SAW, ya tentulah keadaan ni. Dia tak nampak apa-apa lah. Kalau kita suka pada satu benda, macam mana pun buruk orang cakap, baik ke kita? Kan? Kita dah bawa orang rumah kita, dia memang suka warna pink, kita suka warna biru. Tunjuk kat dia. Dia lah, warna pink, warna apa? Warna. Dah dia suka warna pink, macam mana? Janganlah kita kutuk. Hari ni semua orang suka yang jadi haru biru tu. Orang suka supaya orang lain ikut kehendak dia. Ikut kemahuan dia. Tu tak edit tu. Dia suka warna biru. Rumah suka warna pink. Dia nak suruh rumah ikut warna biru. Memang tak lah. Tu jadi beramuk tu macam mana nak buat? Kita suka menterdarah pula. Saya suka makan jogging. Rumah saya suruh orang potai. Saya suruh rumah saya makan potai. Sedangkan dia tak suka potai, dia suka joggingnya. Memang tak jadi dia dah. Tu yang bergaduh tu. Kan bergaduh-gaduh lah sebab itulah sebab banyak bergaduh hari ni. Pergi dia rumah orang Kenduri. Rumah orang Kenduri. Masuk dah.
Apa pula kemah warna merah tadi? Dah orang tu suka warna merah. Tu sebab tu orang tuan-tuan ya Allah. Manusia hari ni itulah sikap Dia banyaklah komen dah. Kita taste tak sama. Kalau orang nak tuan rumah, Allah. Dia masuk dia. Ni orang ramai ni. Entah kau ada nak buah kawan tu. Ni bukan melakukan gambar tempat lain. Nak cerita ni orang ni memang suka suruh orang lain ikut dia. Memang perangai manusia ni dia suka orang ikut. Kan? Masuk dia. Tengok kemah. Apalah kemah warna merah. Tantah nak buah macam kolin saja. Dah orang tu suka warna merah. Kau tu mungkin suka warna apa? Warna biru. So datang tu rumah kau. Aduh, kahwin warna biru macam laut. Dia tak nak terbonam. Ada marahlah kau kat dia. Jadi masing-masing punya pandangan tak berlanggar dengan syarat agama, tak ada masalah. Manusia tu macam tu perangai. Dia suka kan, nak suruh ikut dia. Tak jadi tuan-tuan, tak jadi macam tu kan. Jadi ikutlah kan masing-masing. Jadi orang kalau dah sayang kat Nabi, tak boleh buat apa-apa. Tangkap kau, semoleh kau bunuh kan, tetaplah dia sayang pada Rasulullah SAW. Ini yang berlaku kepada Amr bin Abasah ni. Dia cari-cari berita Nabi. Setelah dia dengar tu, dia pergi jumpa Nabi di Madinah. Dia tanya Nabi, kau kenal aku lagi tak ya Rasulullah? Rasulullah, ya. Bukankah engkau ini adalah orang yang pernah bertemu denganku di bandar Mekah? Rasulullah tanya baginda. Aku jawab, benar ya Rasulullah. Ajarkanlah kepadaku apa-apa yang telah diajarkan kepadamu oleh Allah dan apa yang aku tidak mengerti mengenai ajaran agama. Kita habis kat sini tuan. Hadis ini menceritakan dengan panjang lebar. Hadis serupa ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dan Amr bin Abasah dengan sempurna, dan riwayatnya juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Musnad ni nama kitab Imam Ahmad. Dalamnya juga disebutkan, kataku, dengan apa kamu diutus? Jawab baginda, hendaknya kamu sambung tali hubungan kekeluargaan, kamu jauhi pertumpahan darah, kamu amankan jalan-jalan, kamu hancurkan berhala, kamu sembah Allah yang Maha Esa dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun jua. Maka kataku, ya, saksikanlah aku beriman. Apakah aku harus tinggal bersamamu di sini atau bagaimana pendapatmu? Dia dah belajar dengan Nabi macam-macam ingatan Nabi, jaga tali hubungan kekeluargaan, jangan sampai menumpahkan darah, jangan buat gangguan di jalan, buang semua berhala, sembahlah Allah, jangan sekutukannya. Akhirnya dia pun beriman dengan Nabi dan dia tanya Rasulullah, bagaimana pendapat kau ya Rasulullah, adakah aku perlu tinggal di Madinah ini? Baginda menjawab, telah kamu ketahui sendiri bagaimanakah kebencian orang kepada agama yang aku bawa ini. Kerana itu sebaiknya kamu tinggal sahaja bersama keluargamu, sehingga apabila kamu mendengarkan aku telah berhijrah, maka datanglah kepadaku. Jadi Nabi itulah yang berlaku kepada Amr bin Abasah. Saat dia mula-mula kenal Nabi, dia dah tertarik dengan Islam, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tu juga Amr bin Abasah ni awal-awal lagi kan dah ada nilai-nilai keyakinan pada agama tu dah, nilai-nilai baik dalam diri tu dah ada dah. Dah boleh fikir dah kenapa orang sembah patung, dan dia tak rasa apa pun dengan patung-patung tu. Sebab itulah dia dipanggil Rub'ul Islam, suku Islam, tak Islam lagi. Dan akhirnya dia Islam di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seingat tuan-tuan, cukuplah sekadar tu. Minggu depan kita akan tengok, akan datang kisah Khalid bin Sa'id. Ini pun menarik juga ni. Kerana Khalid ni Khalid Qadhamat, banyak lagi ni depan-depan ni sahabat-sahabat Nabi. Ada yang tukang ubat, yang datang jumpa Nabi, nak ubatkan Nabi. Aku dengar kau gila wahai Muhammad, kata dia. Bak aku ubat engkau tu. Akhir Rasulullah yang ubatkan dia. Jadi kisah-kisah tu nanti kita akan baca pada minggu-minggu akan datang, insya-Allah tuan-tuan. Sekadarnya untuk malam ini, mudah-mudahan apa yang kita dengar sikit sebanyak dapat kita fahami bersama, dan mana-mana yang baik dapat kita ikut, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berhenti kat sini tuan-tuan.